pengulangan sekejap, okey, pengulangan ayat-ayat yang terkandung. Moga-moga kita telah mengetahui tentang hikmah-hikmah pengulangan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali. Walaupun kita belum habis lagi beberapa ayat-ayat tersebut, dapat memberikan kita sesuatu khususnya di dalam menjadikan diri kita ini menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kita adalah dengan kita memenuhi segala tintah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk kita menunaikan yang wajib, kita meninggalkan yang Allah Ta'ala larang, kita mengerjakan yang Allah suka kita buat dari bentuk amal-amal sunat, begitu juga kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah makruhkan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah siri yang terakhir sebelum kita masuk kepada pengenalan suratul Al-Waqi'ah. Kita akan menyambung beberapa maklumat berkenaan dengan perbezaan antara dua jenis peringkat syurga yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam surah Ar-Rahman, yang mana kita telah pun mengetahui bahawasanya dalam surah Ar-Rahman ini Allah bagi tahu kepada kita syurga yang Allah sediakan bagi sesiapa yang dia mempunyai perasaan takut apabila memikirkan bagaimana nanti nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, maka perasaan takut itu telah menyebabkan kita menjadi seorang hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah Taala memberikan kepada kita semua ini nikmat yang tidak terhingga, iaitu nikmat syurga. Yang nikmat syurga ini ada dua pembahagian dalam surah Ar-Rahman, iaitu nikmat syurga kelas yang pertama bermula pada ayat nombor 46 sehingga ayat nombor 61. Kemudian syurga kelas yang kedua pada ayat 62 sehingga ayat nombor 77. Untuk membezakan antara syurga kelas pertama dengan syurga kelas kedua, kita dapat melihat dari sudut pertama, dari sudut pohon-pohon yang Allah ceritakan di dalam kedua-dua syurga. Kemudian perbezaan yang kedua, kita boleh lihat dari sudut jenis mata air yang berada pada kedua-dua syurga. Begitu juga kita telah pun dapat mengetahui tentang jenis bentuk buah-buahan yang terdapat pada kedua-dua syurga. Begitu juga kita juga telah belajar pada minggu lepas bagaimana Allah memberitahu kepada kita tentang nikmat tempat berehat, tempat bersantai yang ada pada kedua-dua jenis syurga tersebut. Dan kita juga telah belajar pada minggu lepas Allah menyebutkan tentang bagaimanakah pasangan pelayan-pelayan bagi orang-orang yang masuk syurga, khususnya Allah menceritakan tentang nikmat bidadari yang ada pada syurga kelas pertama, ia ada pada syurga kelas kedua. Yang mana tajuk bidadari ini, kalau kita perhatikan baik-baik, kita amati ayat-ayat itu, kita akan dapat ada dua perbezaan. Kita akan dapat dua perbezaan. Perbezaan pertama, kalau tengok nota yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan ni, okey, perbezaan pertama kita akan dapat melihat dari sudut cara Allah memperincikan kecantikan bidadari ni. Bidadari ini memang satu makhluk yang cantik, okey, yang Allah sediakan khas untuk penghuni-penghuni syurga. Tetapi kalau kita amati ayat-ayat yang terkandung dalam Rahman ni, kita akan dapati cara Allah sebut kecantikan bidadari itu ada perbezaan. Yang ini kita akan sebut insya-Allah pada pagi ini. Perbezaan pertama, waktu kita tengok, waktu Allah cerita syurga kelas pertama, kecantikan bidadari itu Allah menyebutkan cantiknya cantik macam mana. Tetapi ketika Allah sebut untuk bidadari nikmat syurga kelas kedua ni, Allah hanya sebut dia cantik je. Allah kata dia cantik. Tapi Allah tidak menyebut cantiknya macam mana.
Tapi ketika syurga kelas pertama, Allah menyebutkan kecantikannya bagaimana. Okey, ni tuan-tuan dapat dua perbezaan dia. Kemudian perbezaan yang kedua, ketika mana Allah Ta'ala menyebut tentang bidadari ni dari sudut mereka menundukkan pandangan mata mereka. Dalam syurga kelas pertama, Allah Ta'ala cerita cara mereka menundukkan pandangan tidak sama macam cara mereka menundukkan pandangan. Dalam kelas pertama, Allah menyebutkan mereka menundukkan pandangan ni, ayat tu dia tidak menyebutkan menunduk pandangan disebabkan apa. Tapi kita boleh dapat buat kesimpulan, mereka ni memang jenis, Allah menyebutkan mereka menundukkan pandangan tu, pandangan yang macam mereka menundukkan pandangan tu kerana memang itulah sifat mereka. Tapi kalau kita baca ketika mana pada syurga kelas kedua, kita akan nampak nanti ada sesuatu yang menyebabkan mereka menundukkan pandangan. Mereka menundukkan pandangan kerana mereka berada di dalam khemah. Nanti saya akan sebutkan ayat dia. Jadi untuk bidadari ni, kita sebenarnya adalah kita belajar bab ni untuk kita melihat bagaimanakah cara Allah nak bentangkan sesuatu maklumat, nak bagi maklumat dekat kita yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Pada ketika mana Allah menyebutkan firman-Nya, Allah berkata-kata tu, penggunaan ayat ni dia menunjukkan ada perbezaan. Ini yang kita nak ambil perhatian supaya kita dapat maklumat untuk meningkatkan iman kita bahawa ayat Quran ini ia benar-benar dari Allah. Jadi untuk menggalakkan kita semua untuk mendalami lagi memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey. Kita pergi dulu kepada perbezaan pertama yang telah kita sebut pada minggu lepas. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 39 nota Suratul Rahman, nota yang penuh. Okey, kita tengok nota yang penuh. Muka surat berapa? Muka sekejap ya. Saya nak kena tunjukkan ni. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, buka muka surat nombor 39. Muka surat nombor 39. Sekejap, saya kena buang dulu nota ni. Okey, kita buka muka surat nombor 39. Berikut insya-Allah. Okey, saya bentangkan. Siapa tarik nota, dia boleh tengok nota, saya bentangkan. Tapi kalau ada, boleh tengok terus. Okey, kita lihat di hadapan. Okey. Pada minggu lepas, saya minta betulkan. Nampak tak? Dalam nota tu dia tulis perbezaan berapa? Dia tulis perbezaan nombor 4. Saya minta betulkan. Bukan perbezaan 4. Dia adalah perbezaan yang kelima. Saya minta tolong betulkan. Muka surat nombor 39 dalam nota. Muka surat 39. Saya minta betulkan pada huraian ayat nombor 56. Sebenarnya bukan perbezaan 4. Tapi perbezaan yang kelima. Saya tersalah kat situ. Okey, ayat 56 ni, ayat 56 di sini adalah ayat berkenaan sifat ataupun ciri bidadari syurga kelas pertama. Tolong tulis pada ayat nombor 56 telah saya sebut pada minggu lepas. Okey, ayat 56 ni perbandingannya dengan ayat nombor berapa? Okey, ayat nombor 56 perbandingan dengan syurga kelas kedua, perbandingannya adalah ayat 72. Saya minta tuan-tuan buka muka surat 45 sekejap. Okey, ni ayat dia, perbandingan dia. Nampak tak? Muka surat nombor 45. Sebab tu penting ada nota. Kalau boleh print lagi baiklah. Okey. Buka muka surat nombor 45, tengok ayat nombor 72. Ayat 72 saya minta tolong betulkan. Bukan perbezaan 4 ni. Ni sebenarnya adalah perbezaan yang ke-5. Ayat 72. Buka dulu ayat, tulis dulu ayat, lepas tu kita nak buat perbandingan. Okey, ayat 72, Suratul Rahman adalah perbandingan dengan ayat 56. Okey, ayat 72, Surah Rahman, ciri bidadari syurga kelas kedua. Maka perbandingan ayat 77 kita kena bandingkan dengan ayat nombor 56.
Maknanya ayat 56 surah Rahman adalah ciri bidadari syurga kelas yang pertama. Maka perbandingannya dengan ciri bidadari kelas yang kedua pada ayat nombor 72. Okey, dah dapat perbandingan dia? Okey, dah selesai. Mari kita lihat perbandingannya. Okey, kita kena patah balik muka surat nombor 39. Patah balik muka surat nombor 39 di dalam nota. Okey, saya minta betulkan ya, bukan perbezaan 4 tapi perbezaan yang kelima. Okey, kita telah ulas pada minggu lepas ayat nombor 56 ni. Okey, ayat nombor 56 kita telah ulas pada minggu lepas. Ayat 56 ni sebenarnya dia ada dua ciri. Ciri yang pertama, ciri dari sudut mereka menundukkan pandangan pada perkataan fihin naqasiratut tarfi. Kalau kita tengok perkataan fihinna, di dalam syurga itu terdapat fihinna ni merujuk kepada bidadari, qasirati yang menundukkan pandangan mereka. Itu ayat nombor 56. Lepas tu ayat 56 juga Allah kata ada ciri berikutnya, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Maknanya ada dua ciri. Yang pertama, bidadari ini mereka menundukkan pandangan, maksudnya dari sudut maknanya kita telah ulas pada minggu lepas, mereka ini hanya memandang, hanya melihat, hati dan perasaan mereka sangat suka untuk melihat pasangan dia je. Dia maksudnya dia tidak suka untuk melihat, dia tidak ada perasaan pun. Maksudnya dia tidak ada keinginan untuk melihat orang lain. Tapi dia punya perasaan dia, jiwa dia telah Allah jadikan mereka ini suka untuk melihat pasangan dia. Maksudnya dia tidak memandang pasangan lain, tidak memandang orang lain seperti mana dia memandang pada pasangan dia. Ini adalah makna pada ayat nombor 56. Kenapa mereka hanya suka melihat pasangan dia sahaja? Telah diulas oleh Al-Imam Ibnu Kathir pada muka surat nombor 39. Ini telah pun saya ulas pada minggu lepas. Masih ingat lagi hadis? Masih ingat lagi hadis tentang ada satu pasar di dalam syurga yang pasangan bidadari ni dia pergi keluar daripada tempat tinggal dia, pergi ke pasar, balik daripada pasar, wajah pasangannya berubah menjadi lebih tampan dan bidadari itu juga berubah menjadi lebih cantik. Ini ulasan dia. Lepas tu kita telah sebut pada ayat nombor 56, bidadari ini dia adalah satu makhluk Allah yang Allah jadikan khas. Dia bukan berasal pada mana-mana manusia tapi dia adalah makhluk yang khas yang Allah cipta dalam syurga yang mereka ini adalah tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia dan tidak pernah disentuh oleh mana-mana jin. Maknanya apa? Mereka ini perawan. Itu maksud dia. Okey, ayat 56. Dah jelas ya? Okey, kita kena pergi terus pada ayat nombor 72 muka surat 45. Kita nak tengok perbandingannya. Okey, buka muka surat nombor 45, kita nak tengok perbandingan ayat nombor 56 tadi. Kita baca ayat nombor 56, perbandingan dia dengan ayat 72. Ingat ya, siapa yang baru mengikuti ataupun dia terlepas solat sebelum ni, kita hujung-hujung ni kita nak buat perbandingan. Cara dia kita tak belajar ikut ayat by ayat, tapi kita belajar mengikut teknik membuat perbandingan ayat. Perbandingan untuk syurga kelas pertama dengan syurga kelas yang kedua. Okey, kita perhatikan baik-baik ayat nombor 72. Ayat 72 ni, kalau kita baca pada ayat nombor 72, Allah cerita mereka menundukkan pandangan juga. Kita baca ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurum maqsuratum fil khiyam. Allah kata hur. Hur ni, kalau kita tengok perkataan hur ni dia sangat berkaitan dengan mata. Bidadari ni, antara ciri dia cantik tu
boleh lihat pada matanya, dikatakan khur itu. Jadi khur ini dia adalah dikaitkan dengan mata yang sangat jelita. Yang mana mereka ni kenapa? Maqsuratun fil khiyam. Okey, mereka ini yang sangat jelita matanya, yang hanya tinggal di tempat tinggal masing-masing. Perkataan khiyam fil khiyam ni maksudnya bidadari tu dia menetap dekat tempat tinggal dia yang ada di dalam syurga. Ayat 72 ni kalau kita faham, patutlah mereka tak nampak orang lain. Patutlah mereka tidak memandang orang lain. Allah menyatakan sebab dia. Antaranya ayat 72, mereka berada fil khiyam. Maksudnya mereka berada di tempat tinggal. Contoh, kalau orang yang duduk di dalam rumah je, dia tak keluar dari rumah dia, tentulah dia tak akan nampak orang-orang yang di luar. Seperti itulah ayat 72. Tetapi ayat 72 ni bukanlah kita untuk mengatakan mereka juga teringin nak tengok pasangan lain. Tak. Bidadari dia memang macam tu. Dia memang Allah ciptakan khas, dia memang suka untuk melihat pasangan dia saja. Dia tidak ada sedikit keinginan pun, tidak ada tertarik pun untuk melihat orang lain. Tetapi untuk kita melihat perbezaan, ini adalah untuk melihat perbezaan dia, cara nak tengok beza tu, cara Allah menerangkan bidadari ini mereka menundukkan pandangan kerana mereka berada tinggal di tempat mereka. Tapi kalau kita baca ayat nombor 56 tadi, Allah tak sebut pun kenapa mereka menundukkan pandangan. Allah tidak sebut secara jelas. Bermakna memang sifat mereka itu, memang nature-nya, memang Allah jadikan mereka suka untuk melihat hanya pasangan dia. Tapi kalau ayat 72 ni, dia seolah-olah dia ada sebab. Kenapa mereka menundukkan pandangan? Sebab dia duduk dekat tempat dia lah. Dia tak keluar, sebab tu dia tak nampak pasal orang lain. Tapi bukanlah untuk kita, ingat ya, bukan untuk kita meletakkan satu maklumat, kalau dia keluar, tentu dia suka tengok pasangan lain. Tak, bukan untuk menerangkan maklumat itu. Tetapi untuk menunjukkan bahawa bidadari ni nak menunjukkan bahawa ada perbezaan nikmat tu. Tuan-tuan ingat ya, kita cerita perbezaan ini bukan untuk menerangkan bahawa macam untuk mengatakan, tuan-tuan jangan salah faham. Ayat 72 ni kita terangkan bukan untuk mengatakan bahawa bidadari ni sebenarnya dia suka juga tengok pasangan lain, tapi sebab mereka duduk dekat tempat, sebab mereka tak keluar, sebab tu mereka tak melihat. Bukan itu maklumat dia. Jelas ya? Sebenarnya mereka memang tidak suka, memang tak teringin pun untuk melihat orang lain. Kalau kita dekat dunia, kita berbeza. Dekat dunia memang kita secara tak langsung, kita suka tengok yang cantik, suka tengok yang apa. Dia memang, itu dunia kan. Tengok orang cantik, terdetik hati. Cantiknya dia. Tengok orang ni, tampannya dia. Gantengnya dia. Handsomenya dia. Jelitanya dia. Itu memang tak boleh lari sebab tu dekat dunia. Kena faham tak? Tetapi bidadari ni, sifat dia tak macam tu. Allah bagi kerana Allah ciptakan dia sempurna. Allah ciptakan dia sangat, itu dipanggil nikmat akhirat. Dia tak sama macam nikmat dunia. Jadi, untuk kita menunjukkan adanya perbezaan antara nikmat syurga kelas pertama dengan syurga nikmat kelas yang kedua. Lepas tu pula, ayat satu lagi. Gandingan dengan ayat 56 tadi adalah ayat, lepas tu Allah sebutlah ayat 73 tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini memang ini kita sedia maklum tentang setiap kali ketika mana Allah menerangkan ada nikmat. Ingat, masuk syurga dah nikmat. Tapi dia akan nikmat berganda-ganda. Nikmat. Macam kita kan masuk dapat rumah yang selesa, nikmat dah. Dah pandang kat luar pun dah nikmat. Masuk rumah, pintu dia nikmat, sofa dia nikmat, makanannya nikmat. Maknanya nikmat berganda-ganda. Itulah sebab ada pengulangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu lagi ayat,
Ayat 74 ni pun tuan-tuan kena pasangkan dia menjadi perbezaan dengan ayat 56. Tapi ayat 74 ni dia tak ada perbezaan, tidak ada perbezaan ketara. Dia sama saja macam maklumat ayat nombor 56. Dia sama juga. Kalau bidadari syurga kelas kedua, dia sama juga. Allah kata, lam yathul mithuhunna inthun qabalahum walajan. Tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak juga oleh jin sebelum mereka. Ini pun maksud dia perawan. Dia sama je. Cuma membezakan cara mereka menundukkan pandangan itu. Itulah yang membezakan antara syurga kelas yang pertama dengan syurga kelas yang kedua bagi perbezaan yang keberapa? Perbezaan yang kelima. Dan kalau kita baca ayat 76, ini kita telah ulas pada minggu lepas. Okey. Setelah selesai perbezaan, maknanya habislah 5 perbezaan. Jadi kalau sesiapa yang tidak dapat 5 perbezaan tadi, jadi saya mintalah rakan-rakan yang lain untuk memberikan bantuan untuk melihat ada 5 perbezaan antara syurga kelas pertama dengan syurga kelas yang kedua. Nanti saya minta tolong tengok balik kalau ada video-video yang telah dirakamkan, tolong rujuk balik pada maklumat berikut. Kalau tidak nanti kita akan ambil masa untuk membuat pengulangan semula. Jadi siapa yang ada nota, insya-Allah dia akan tahu perbezaan dia. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada satu lagi sebenarnya ada perbezaan kalau kita perasan. Okey, tapi saya tak letakkan dia perbezaan yang ke-6 lah, ciri perbezaan yang ke-6, tapi kita boleh ambil maklumat. Okey, saya minta tuan-tuan dan puan-puan tolong buka muka surat. Kita nak pergi ayat akhir dah ni. Muka surat nombor 4. Muka surat belum habis lagi. Bidadari belum habis lagi, maafkan saya. Kita baru cerita tentang tundukkan pandangan. Kita belum masuk lagi kecantikan mereka. Saya minta buka muka surat nombor 40. Patah balik muka surat nombor 40 ini agak macam kelakabut sikit, dia macam nak buka muka surat ni, buka muka surat ni. Okey, ini adalah untuk kita menggunakan teknik buat perbandingan. Ini perbandingan. Jadi kena buat perbandingan ni, tentulah kena tengok ayat yang membandingkan. Sebab tu dia kena buka pada muka surat berikut dan muka surat yang berikut. Okey. Kita tengok muka surat nombor 40. Ayat nombor 58. Jom kita tengok macam mana ciri yang kedua yang ada pada bidadari. Ciri pertama beza tadi kita merujuk kepada apa? Kepada menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan mereka kerana apa? Kerana jiwa mereka tidak suka untuk melihat pasangan yang orang lain lah, tak suka melihat yang lain. Okey, sekarang kita pergi kepada perbezaan ciri bidadari yang kedua, iaitu dari sudut kecantikan. Okey, masih ingat lagi minggu lepas saya dah kata kecantikan bidadari ayat 58 ni cantik apa? Cantik luar. Ni memang cantik luaran dia. Ni cantik luaran dia. Kalau ayat 56 tadi, cantik mana? Cantik dalamannya, iaitu jiwa dan perasaannya. Okey, cinta, suka, maka menyebabkan mata mereka menundukkan pandangan. Tapi ini cantik mana? Cantik luar. Dan masih ingat lagi minggu lepas, saya telah sebutkan hikmah, bukan saya sebutlah, para ulama menyebutkan. Jadi saya kongsi balik, masih ingat lagi pada minggu lepas, kita telah terangkan kenapa Allah Ta'ala sebut cantik dalam yang ada pada bidadari itu, baru sebut cantik yang ada di luaran bidadari macam ayat nombor 58. Maksud dia, mengapa Allah sebut dahulu cantik ayat 56 tu dari sudut cantik dalaman berbanding dengan cantik luar ayat 58? Biasanya orang akan tengok apa? Tentulah cantik luar. Orang tak nampak cantik dalam dia. Okey, tapi kenapa ayat itu sebut cantik dalaman dari sudut jiwa dan perasaan mereka suka kepada pasangan mereka, menyebabkan mereka menundukkan pandangan? Allah sebut terlebih dahulu berbanding cantik luar.
Kita telah sebut hikmah pada minggu lepas. Hikmahnya Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau cantik luar tidak semua orang boleh dapat. Maksudnya cantik luar ni tak boleh kita nak, tak boleh kita nak usahakan. Kalau dah gelap, gelaplah. Kalau memang sifat hidungnya jenis tak mancung lah. Tak boleh nak ubah dah. Tapi yang kita boleh dapat kat mana pengajaran dia? Kita boleh dapat cantik dalam. Cantik dalam ni semua orang boleh bentuk. Kalau kita suka pada pasangan, sayang ni semua boleh bentuk. Dia boleh pupuk. Sayang ni boleh pupuk, boleh dilatih, boleh ditrain dia. Inilah sebenarnya yang Allah nak bentangkan pada bidadari itu. Apabila kita boleh bentuk sayang pada pasangan, cinta pada pasangan, benda tu kita boleh bentuk, kita boleh garap dia, kita boleh usahakan dia. Jadi apabila dah cinta, dah ada rindu, dah ada sayang tadi, menyebabkan mata kita tak nampak dah yang lain. Tapi dekat dunia tak boleh nak dielakkan. Sebab kita akan keluar, kita akan ke mana-mana, kita buka TV pun nampak orang lain, kita mana-mana tak boleh nak lari dia. Itulah dunia. Tapi sifat dalaman tu boleh digarap, boleh dipupuk, boleh dilatih. Tapi yang cantik luar, kita memang tak boleh nak buat apa-apa dah. Tapi sebab itu kita pengajaran dia dari sudut penyusunan ayat. Okey, ayat 58. Allah ceritakan, tengok Allah Ta'ala cerita macam mana dia punya cantik luar dia. Allah kata ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka bidadari itu cantik macam mana? Ka'annahul yaqut. Yaqut bagaikan permata yaqut dan juga wal marjan dan juga marjan. Permata yaqut dan marjan. Maksud dia ini dikaitkan dengan permata. Al yaqut wal marjan, al-lu'lu' wal marjan. Kita telah sebut pada ayat cerita tentang laut, dalam tu ada mutiara dan permata. Masih ingat? Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Okey, tengok balik nota yang pasal marjan yang ada dalam laut. Okey. Yaqut wal marjan ni dia merujuk adalah permata yaqut dan permata marjan. Okey, ayat 58 kalau kita amati betul-betul, kita lihat cara Allah nak menerangkan mereka ni cantik umpama permata. Okey. Sekarang jom kita melihat perbandingan pula, nak tahu syurga nikmat yang kedua ni dia punya nikmat dia, kecantikan bidadari tu macam mana? Mari kita tengok perbandingan dia. Maka kita kena buka pada muka surat nombor 44. Tengok ayat 70. Okey. Ayat 58 ni, tuan-tuan kena bandingkan dia dengan ayat nombor 70. Jom kita buka muka surat nombor 44. Bersedia? Buka muka surat nombor 44. Kita tengok ayat nombor 70. Macam mana Allah cerita cantiknya bidadari, tapi syurga kelas kedua. Okey, tengok muka surat nombor 44. Dah buka? Okey, tengok ayat nombor 70. Okey, tulis dekat situ. Dekat ayat 70 ni, sifat kejadian bidadari syurga kelas kedua. Tulislah dekat nota tu, syurga kelas yang kedua. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala memberitahu kepada kita cantiknya bidadari, tapi kecantikan bidadari ni Allah letak kumpulan ayat dia sebenarnya pada syurga kelas dua. Tengok Allah Ta'ala ceritakan. Tengok Allah cerita. Fihinna merujuk kepada bidadari yang ada pada syurga, untuk syurga kelas kedua, syurga untuk jin ke, syurga untuk manusia ke, dalam tu ada bidadari. Bidadari tu apa? Khairatun ni maknanya baik. Khairatun ni maksudnya baik. Okey. Lepas tu pula Allah sebut satu lagi bidadari ni apa? Hisanun, baik lagi cantik. Hisanun maksudnya cantik rupa parasnya. Okey, cantik. Khairon, baik lagi cantik. Khairatun, baik lagi cantik. Okey. Ayat 70, tuan-tuan perasan ataupun tidak, kita amati betul-betul, ada tak Allah ceritakan
kecantikannya macam mana? Ada tak Allah ceritakan ayat 70 ni mereka cantik seperti apa? Tak jumpa kan? Allah sebut cantik je seperti apa. Cuma Allah kata dia cantik, dia baik, dia cantik. Khairatun hisanun. Jelas. Tetapi cuba tuan-tuan amati betul-betul ketika baca ayat nombor 58. Kalau kita baca ayat 58, Allah cerita mereka ni cantik umpama permata yakut dengan marjan. Ketika mana ayat 70 pula Allah kata mereka baik, cantik. Nampak tak perbezaan? Tapi kalau kita tak belajar, kita tak ikuti, mendalami, mungkin kita tengok macam, tak dah, dia baik, dia cantik. Itu saja. Tapi kalau kita belajar, kita amati betul-betul, oh rupanya tadi ayat 58, Allah kata bidadari tu cantik macam permata yakut dan marjan. Tapi ayat 70 pula, Allah kata mereka ni baik lagi cantik. Kan? Mungkin kita akan keliru. Kenapa ada dua? Rupa-rupanya lepas dibaca, dibelajar, oh rupa-rupanya ayat 70 ni adalah gambaran untuk nikmat syurga kelas kedua pasal bidadari. Tapi ayat 58, Allah perincikan cantiknya macam apa? Cantiknya macam al-yaqut wal marjan. Okey, patah balik muka surat nombor 40. Okey, muka surat nombor 40, tengok ayat nombor 58. Jelas tak saya terangkan ni? Moga-moga jelas. Dapat tak? Tulis tu betul-betul ni sebab kita tak ulang dah. Kita masuk al-waqiah pula lepas ni. Okey, tengok ayat 58 kan? Okey, cuba bandingkan ayat 58 dengan ayat nombor 70 tadi. Ada perbezaan tak? Kan? Ada perbezaan lah. Kenapa ada beza? Sebenarnya beza tu untuk Allah cerita pada kita. Hei manusia, engkau nak masuk syurga, kau nak pilih yang mana? Engkau nak pilih bidadari yang cantik umpama permata, yakut dan marjan ke? Engkau sekadar nak pilih dia cantik. Tapi kita tak faham, kita tak ada reaction lah. Kita tak bertindak balas apa-apalah. Kan kita tak ada dapat penghayatan, tak pernah terfikir. Sebab apa? Sebab kita enggak faham apa yang Allah nak terangkan. Itu jadi masalah dia. Itu yang kita nak belajar. Nampak tak perbezaan dia? Okey, dah dapat perbezaan dia? Okey, sekarang saya minta tuan-tuan tulis hikmah. Ni soalan yang tuan-tuan kita kena pecahkan. Persoalan dia adalah, okey, begini. Tuan-tuan tulis soalan dia. Soalan dia, kenapa Allah, tulis soalan dia. Kenapa Allah samakan bidadari seperti permata, yakut dan marjan? Kenapa Allah menyamakan bidadari ini seperti permata yakut dengan marjan? Kenapa? Pertama memanglah biasanya kan memanglah kita sedia maklum kalau nak menggambarkan kecantikan ni mesti diumpamakan seperti apa? Seperti yalah nak umpama cantik mesti cari benda yang cantik untuk dipandang, betul tak? Tapi apa sebenarnya hikmah sebalik tu? Yang tersurat memanglah permata memang orang kenali benda yang orang suka, nampak benda yang cantik, betul. Jadi kecantikan permata itu, yakut dan marjan diumpamakan seperti bidadari itu umpama itulah cantiknya. Tapi yang tersiratnya apa? Kenapa? Okey, tulis jawapan dia. Jawapannya adalah apa jawapan dia? Jeng jeng jeng. Tak adalah. Jawapannya adalah kenapa Allah nak kata permata dan yakut wal marjan? Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Dekat mana kita boleh jumpa dan cari permata tu? Dekat mana? Di mana kita boleh jumpa permata? Lautan. Di mana? Di lautan kan? Di lautan. Maksud dia adalah kalau nak jumpa permata kena masuk dalam laut, menyelam dalam laut. Nak tahu laut, permata tu di laut, kena rujuk balik ayat 27 dulu. Masih ingat ayat 27 dulu? Ayat 27, ayat 22 tak silap saya. Yakhruju minhumal lulu wal marjan. Masih ingat? Maknanya, nak dapat permata ni kena masuk dalam laut. Nak masuk dalam laut ni susah ke senang?
Nak masuk dalam laut susah. Jadi Allah bagi tahu, walaupun kau tahu, cantiknya bidadari macam permata yakut dan marjan. Tapi jangan lupa, nak dapatkan permata itu, kena masuk laut dulu, menyelam masuk laut dulu. Maknanya susahlah nak dapat permata tu. Iya, kerana susah nak dapat permata itu, maka kena bersusah-susahlah nak dapat bidadari yang cantik, umpama yakut dan marjan. Jangan kita terbayang-bayang, cantiknya bidadari yakut seperti yakut wan marjan kan. Tetapi nak dapat permata yang cantik tu bukan senang-senang, kena buat sesuatu yang susah. Maka itulah jawapannya. Mengapa Allah menggambarkan bidadari itu cantik seperti permata, yakut dan marjan? Jawapannya Allah nak bagi tahu kepada kita. Soalannya kata, cantik tak? Kita kata, cantik. Nak tak? Pastilah nak. So kalau nak, kena buat apa? Kalau nak, kena buat apa? Pergilah menyelam. Cari permata tu. Maknanya Allah bagi tahu bahawa nak bidadari yang cantik, kau kena susah. Hidup dekat muka bumi ini susah. Bersusah payah untuk Allah. Bersusah payah untuk agama. Kalau senang-senang, tak ada chance lah nak dapat bidadari seperti yakut dan marjan. Seperti mana orang bersusah payah pergi menyelam dalam laut mencari permata yakut dan marjan. Dapatnya jawapannya? Lepas tu Allah mengulang-ulang lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah kata, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan lagi. Selesai kat situ. Okey. Lepas tu, ini sebenarnya adalah ayat yang kedua terakhir yang kita nak ulas, ketika mana Allah menyebut tentang nikmat syurga kali pertama kan. Allah sebut tentang pohon-pohon, Allah sebut tentang buah-buahan dia, Allah sebut tentang mata air dia, Allah sebut tentang tempat-tempat berehat dalam syurga tu apa. Lepas tu Allah sebut tentang bidadari tu, cantik dalam, cantik luar dia. Lepas tu Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 59 dan ayat nombor 60. Ini ayat 60, dia punya kesimpulan bagi nikmat-nikmat yang dapat tadi. Allah tak cerita panjang lagi. Kalau kita tengok, takkanlah nikmat syurga dekat situ je. Dekat itu je. Sebab tu kita minta kena belajar surah Al-Waqi'ah. Okay? Tetapi Allah ending, Allah letak kesimpulannya bagi nikmat syurga kelas pertama tadi. Allah kata ayat nombor 60, Allah kata apa? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah kata, Allah bagi tahu pada kita, bukankah tidak ada balasan bagi amalan yang baik melainkan balasan yang baik juga? Okey, maksud dia Allah nak bagi tahu, buat baik, balasannya juga akan diberi balasan baik. Itu ayat nombor 60. Ayat nombor 60 tolong pegang sampai bila-bila, letak dalam hati kita, letak dalam otak kita, pemikiran kita, ingat. Kalau kita buat kebaikan pada orang, orang tak appreciate, orang tak cakap terima kasih, bahkan buat benda buruk pada kita, jangan kecil hati. Kecil hati tu kecil hati jugalah, tak boleh lari manusia kan. Tapi jangan kita nak mengungkit kebaikan kita. Jangan kita marah pula orang tu, biarkan. Dia tak nak ucap terima kasih ke, dia tak nak balas baik ke, biarkan. Tapi ayat nombor 60, Allah bagi tahu kepada kita, setiap kebaikan yang kita lakukan, confirm Allah Ta'ala akan berikan kita balasan baik dia. So inilah ayat 60. Buat baik, dibalas baik. Tetapi Allah membalas baik tidak sama macam manusia membalas kebaikan. Ingat, kebaikan balasan baik dari Allah sudah tentu tidak sama dengan balasan baik daripada manusia. Saya akan sebutkan kita akan sebutkan tiga ciri pembalasan baik dari Allah bagi siapa berbuat kebaikan. Lepas tu kalau kita baca tafsiran ayat dekat bawah, Ibnu Katsir dia kata apa? Dia kata tidak ada balasan
bagi orang yang membuat kebaikan kecuali kebaikan juga di akhirat kelak. So ayat ni tolonglah ingat sampai bila-bila. Jangan kita kecewa berpanjangan. Tak kisahlah. Kita buat kebaikan bukan untuk orang puji, bukan untuk orang buat balas baik, bukan. Kita jangan gunakan istilah yang pepatah. Saya tahu pantun ke pepatah yang kata ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Saya pun tak ingat pepatah apa tu. Yang itu jangan gunakan. Yang itu jadi tak ikhlas. Jangan. Kita buat kebaikan. Saya buat baik pada anda, bukan anda pernah buat baik pada saya. Iaitu jangan gunakan. Itu dia panggil tak ikhlas. Jangan. Kalau belajar surah Al-Insan, kita akan dapat jawapan dia. Ciri orang yang dapat nikmat syurga. Ingat ya, surah Insan pun kena belajar juga. Sebab surah Insan ada 12 ayat cerita tentang ciri ahli syurga. Satu ayat saja pasal ahli neraka. Siapa belajar surah Insan dia akan dapat jawapan. Macam mana dapat pembalasan pada Allah. Dia kata apa? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ambil ayat tu. Kita buat baik ni kerana semata-mata mengharapkan redha Allah. Kita tak nak ucapan terima kasih. Kita tak nak balasan pada dia. Sebab apa? Sebab balasan kebaikan kita minta Allah yang balas pada kita. Sebab itu ayat 70 ni Allah bagi tahu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan? Bukankah tidak ada balasan yang buat baik, melainkan akan ada balasan baik juga. Pegang ayat ni sampai bila-bila, tuan-puan ya, tolong. Sebab ramai di kalangan kita yang kita takut amal kita itu ditolak ataupun amal itu kita kurang. Jangan. Ingat ya, kita buat baik bukan kerana orang itu pernah buat baik pada kita. Tapi kita buat ikhlas mata-mata pada dia. Memanglah kita perlu buat baik pada orang pernah buat baik pada kita, tapi niat kita buat tu bukan kerana dia pernah buat baik. Tapi kita buat kerana Allah. Okey, tolong tulis 3 ciri. Apakah pembalasan yang Allah nak beri pada kita? Apakah al-ihsan yang Allah nak beri kepada kita nanti di hari akhirat? Nombor 1, ini seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Wahbah dalam Sesi Al-Muni. Tulis nombor 1 apa? Okey, nombor 1. Okey. Balasan yang Allah nak bagi nombor 1 nanti di akhirat, nombor 1, kita tidak lagi perlu buat apa-apa. Nombor 1, kita tidak lagi perlu buat apa-apa. Faham tak apa-apa? Maksudnya kita tak ada tanggungjawab apa dah. Itu nombor 1. Contohlah macam kan, contoh macam ni. Contoh kalau kita dekat dunia, contohnya orang buat baik pada kita kan. So kita kena buat apa pula? Kita jangan sakiti hati dia. Kita kena buatlah apa yang dia suka sebagai terima kasih. Di akhirat dia tak ada macam tu. Di akhirat cara Allah balas, kita tak perlu nak buat apa-apa lagi dah. Kita tak perlu nak solat dah. Kita tak perlu dah. Dah tak ada tanggungjawab apa-apa dah. Itu ciri pertama. Pembalasan yang Allah bagi. Maksudnya Allah bagi balasan tu bukan kita, contohnya Allah bagi nikmat. Allah bagi kita nikmat kita dapat nikmat apa? Kita dapat nikmat buah-buah dalam syurga. Bukan dapat nikmat tu, lepas tu Allah kata, kau kena solat. Kau dapat nikmat makan kan? Kau kena solat. Kau kena, tak ada. Dia tak perlu buat apa-apa dalam syurga dah. Itu ciri pertama. Ciri al-ihsan dari Allah kepada ahli syurga yang kedua adalah dia boleh minta apa sahaja. No limit. Macam kita, mungkin ada pepatah. Oh, dah dibagi apa nak apa dah, saya pun lupa dah istilah. Maksudnya dibagi betih nak dia di akhirat dia tak ada macam tu. Di akhirat Allah bagi, ya Allah saya nak lagi, boleh. Kita boleh bebas nak apa saja, kita boleh minta apa sahaja. Tengok pembalasan dari Allah.
Kalau sekarang kita tak boleh nak, bos, boleh tak bagi saya lebih sikit? Oh, kau ni kan, ada bagi apa nak betis pula. Tak ada. Dengan Allah di akhirat tidak ada. Ihsan dari Allah kepada orang buat kebaikan di dunia, kita boleh minta apa saja. Kita boleh menjadi seorang yang bebas minta apa saja. Itu cara kedua. Ciri yang ketiga, kita akan dapat sesuatu yang kita tidak pernah gambarkan, yang kita tidak pernah terlintas. Contoh kan? Contoh, bos, kita kata saya dah buat, saya seorang yang, contoh kita macam anak kan. Okey, mak kata, okey, kau dah belajar pandai, kau dah buat, kau dah gembira ke hati mak, kau nak apa? Kau nak apa? Mak tanya. Kan, maksudnya nak kebaikan apa? Anak tu kata, saya nak sebiji kereta, sebuah kereta, contoh. Kan? Kata saya nak kereta apa? Contoh, saya nak kereta apa? Saya nak kereta Ferrari. Contoh contoh. Dekat dunia, mak dia kata, mak tak boleh bagilah, mak tak mampu. Itulah dunia. Tapi Allah Ta'ala, kau nak apa? Kau nak apa? Itu ciri nombor 2 tadi. Lepas tu pula, waktu kita nak minta kereta tu, kita faham Ferrari, contoh kita begini kan. Tapi di akhirat kita minta yang kita gambarkan tu Allah bagi yang kita tak pernah gambarkan. Faham tak maksudnya? Yang tak pernah kita sangka Allah bagi lebih daripada apa yang kita inginkan. Itulah ciri ketiga. Jelas tak maksud dia? Kan? Contohnya kita mintalah, saya nak, mak kata, okey, engkau telah buat kebaikan pada mak, engkau selalu tolong mak buat kerja rumah sekian, kau dengar cakap mak, okey, kau nak apa? Kan kita nak membalas jasa dia. Saya nak handphone, iPhone sekian lah. Kan contoh. Kalau kita mampu bagi pun, kita akan beli sebiji macam tu, tak ada dah yang lain. Allah Ta'ala, dia boleh beri kita, kalau kita minta iPhone contoh, Allah boleh beri yang tak keluar lagi. Contohkan iPhone tu, saya tak tahulah jenis berapa sebab saya bukan jenis orang gadget ni. Mungkinlah ada iPhone nombor 20 lah. 20. Kita akan dapat yang ke-20 lah, itu paling latest. Contoh, yang ke-25, yang ke-30, edisi 30 tu tak keluar lagi. Tapi Allah Ta'ala boleh bagi yang edisi yang ke-30 belum keluar. Contohnya macam itulah. Yang ni saya bagi contoh. Okey. 3 ciri tadi merupakan antara ciri-ciri yang Allah Ta'ala akan bagi al-ihsan kepada orang yang berbuat ihsan ketika mana di dunia. Terjelas tak? Itu ayat nombor 60. Maksudnya kalau kita tolong orang susah ketika di dunia, kita mengharapkan ihsan dari Allah. Ingat, Allah tidak pernah tidak memberi balasan. Kena ingat sampai bila. Pegang ayat nombor 60 ni. Nombor 60 tu. Allah pasti balas. Pasti balas. Tapi kalau Allah balas tu, 3 ciri tadi. Dia di akhirat. Allah, kita tak perlu nak buat apa-apa dah. Kita boleh minta lebih daripada apa yang kita buat. Kita boleh minta apa sahaja. Lepas tu kita akan dapat yang kita tidak pernah sangka-sangkakan. Itulah nikmat yang Allah akan beri nanti di dalam mana? Di dalam syurga. 3 ciri itu. Okey, jelas? Okey, kita pergilah kepada ayat nombor 61. Ayat 61, Allah. Ayat 61 ni, kata Ibnu Katsir apa? Ibnu Katsir kata apa? Mengingatkan kepada kita semua yang telah disebutkan itu, terdapat pelbagai nikmat yang besar yang kita memang tak akan dapat hargai dia dengan amal apa pun kita buat. Bahawasanya hanya kerana kurniaan dan pemberian Allah semata-mata. Betul tak? Macam kan, mana ada orang dekat dunia ni nak sesuatu, tak buat apa-apa dapat, ada tak? Kalau tak kerja, ada orang nak bagi gaji? Tak ada, kita kena buat sesuatu, baru diberi balasan. Lepas tu kita boleh dapat ikut berapa jam kita kerja, berapa hari kita kerja, betul tak? Tapi di akhirat tak, di akhirat kita boleh minta apa saja. Jelas tak? Lepas tu, kalau kita nak 1,000, dapat 1,000 je lah. Contoh. Tapi di akhirat tak. Sebab tu Ibnu Katsir kata apa? Pada penutup, pada ayat nombor, nak pergi kepada ayat nombor 61 ni. Ibnu Katsir dia kata, ayat-ayat ni mengingatkan kepada kita bahawa apa yang Allah sebut tu, kita memang takkan boleh balas.
dengan sembahyang kita, dengan puasa kita, kita memang tak akan boleh balas. Memang kita takkan terbayarlah sedikit pun. Tetapi kita dapat nikmat tu dengan apa? Sebab tu namanya Allah Ar-Rahman tadi. Kita dapat kenapa? Kerana kurniaan dan pemberian dari Allah semata-mata. Pemberian dan kurniaan dari Allah semata-mata. Oleh sebab itu, ayat 61, Allah mengingatkan kita semua tentang kita perlulah mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Tak terbalas. Kalau baca ayat ni kita macam, ya Allah, memang kalau kita tak boleh buka mata hati kita lagi, tak boleh buka minda kita lagi, wallahu alam lah, maksudnya cukuplah dengan surah Rahman ni kita dapat mengenal kenapa ya Allah sebut ulang-ulang dalam suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kan? Jumpa nama Allah Ar-Rahman. Ulang balik ayat nombor 3 kan. Ar-Rahmanirrahim. Oh, barulah kita faham betapa besarnya Ar-Rahman tu. Patutlah nama Ar-Rahman tu sebut dulu daripada nama Ar-Rahim dalam Al-Fatihah. Rupa-rupanya Ar-Rahman Allah ni luas rahmatnya. Sampaikan di hari akhirat. Sampai kita masuk syurga, kita akan dapat. Jadi kalau baca Al-Fatihah, ingat surah Rahman. Baca Al-Fatihah, teringat nikmat yang ada di dalam surah Ar-Rahman. Maka habislah ayat surah Ar-Rahman semua sekali, melainkan ayat ke terakhir sekali. Jom pergi ayat nombor 78. Kita pergi ayat 78 ni. Dah habis dah ke? Ya, nak habis dah. Kita pergi ayat nombor 78 yang Allah menutup semua nikmat-nikmat yang Allah cerita daripada ayat nombor 7 bermula pada ayat yang sebelum ni kan. Maka kita tutup dengan ayat 78. Allah mengulang buat kali yang kedua tentang namanya Al-Jalal, tentang namanya Al-Ikram. Tapi sebelum tu Allah sebut dulu tentang perkataan Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah tutup dengan nama-namanya yang lain selain daripada nama Ar-Rahman. Allah menutup dengan Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Okay, kita tengok. Tabaraka bermakna maha suci dan maha agung. Maksudnya macam ni. Tabaraka ni, dia boleh para ulama tafsir, mereka mentafsirkan boleh terjemah dia maha suci. Satu, kita boleh terjemah dia sebagai maha suci. Kita boleh juga menterjemah dia sebagai maha agung. Ni pun boleh juga. Dan satu lagi saya minta tuan-tuan tulis ya, tuan-tuan boleh juga tulis terjemah ni adalah maha berkat. Boleh kat situ tulis. Maha suci pun boleh, maha agung pun boleh, maha berkat pun boleh. Pada tabaraka. Siapa yang belajar surah Al-Mulk, ayat pertama dia akan jumpa Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka tu, dia kalau tuan jumpa para ulama tafsir dia terjemah, kalau ulama tafsirkan maha suci pun kena, terjemahkan dia maha agung pun kena, terjemah dia maha berkat pun kena. Tabaraka tu boleh juga disebut sebagai maha berkat. Boleh. Tapi maha suci apa? Ismu Rabbika, nama Tuhanmu. Maha agung apa? Nama Tuhanmu. Maha berkat apa? Nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu ni maksudnya nama-nama Allah Al-Husna lah. Nama-nama Allah Al-Husna ni, siapa yang amal, siapa yang seru, siapa yang panggil, siapa yang selalu memuji-muji Allah dengan menggunakan nama-nama Allah ini, semua nama Allah itu maha suci, maha agung, dan nama-nama Allah itu akan menghasilkan keberkatan. Sebab tu
kita telah siapa yang belajar Al-Fatihah dia ulas tentang Bismillah dengan nama Allah. Sebab tu setiap pekerjaan yang dibuat dengan menyebut nama Allah maka ada keberkatan dia pada pekerjaan itu. Sebab apa? Sebab siapa yang berdoa dengan nama Allah, doa tu ada berkat. Siapa buat pekerjaan dengan menyebut nama Allah, ada keberkatan pekerjaan itu. Sebab setiap nama Allah, dia ada keberkatan. Setiap nama Allah mengagungkan Allah. Setiap nama Allah telah menunjukkan Allah ini maha sempurna dia, maha suci dia daripada segala kekurangan. Okey. Lepas tu, maha suci segala nama Allah, maha berkat nama Allah, maha agung nama Allah tadi, yang Allah itu yang memiliki al-jalal, kebesaran, dan juga al-ikram, iaitu kemuliaan. Al-jalal dengan ikram ni, dia adalah dua nama yang digabung, tetapi al-jalal kita tak boleh memaksudkan hanya satu saja pengertian. Tak. Segala kebesaran dia berkaitan dengan al-jalal. Begitu juga dengan al-ikram yang menunjuk kepada kurniaan, kemuliaan, kedermawan, dia kaitkan juga dengan al-ikram. Ini telah pun sebenarnya telah diulas. Kita telah ulas sebelum ini al-jalal wal ikram pada ayat, kalau kita jumpa dalam surah Ar-Rahman ni, kita jumpa dua kali sebenarnya Allah ulang tentang al-jalal wal ikram. Saya telah terangkan dulu pada pertama kali Allah menyebut tentang dia itu adalah al-jalalu wal ikram. Okey. Mungkin saya kena tunjukkan sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan al-jalalu wal ikram tu apa. Sekejap Sekejap saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sekejap. Saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan al-jalalu wal ikram sekejap. Berikan saya nak menunjuk kepada tuan-puan al-jalal wal ikram sebab saya dah terangkan sebelum ni tapi tak apa saya ulang balik. Tolong ingat ya. Okey, sekejap. Saya terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan tapi saya nak share dulu skrin dia. Alright. Kita nampak saya sharekan skrin di depan? Nampak tak? Mau respon? Okey, nampak tak al-jalal wal ikram? Saya minta tolong salin. Saya minta tolong salin yang maklumat ini bagi siapa yang tak sempat salin. Al-jalalu wal ikram. Okey, al-jalal dia menghimpunkan segala jenis kebesaran kekuatan Allah. Al-jalal. Sebab tu al-jalal kita tak boleh terjemah dengan satu pengertian. Dia perkataan al-jalal ni dia menghimpunkan banyak perkara-perkara tapi dia berkaitan dengan kebesaran Allah, kekuatan Allah. Tetapi kalau al-ikram dia menghimpunkan segala jenis sifat kesempurnaan Allah dan dia ada kaitan juga dengan al-kiram iaitu kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dah dekat situ. Okey, kejap saya tunjukkan lagi. Okey, dah salin? Siapa ada kamera snap je. Senang. Tak apa, nanti saya bagi nota ringkasan juga. Tapi salin dulu. Al-jalal wal ikram ni dia dua sifat yang bergandingan tapi dia tidak boleh diterjemahkan satu saja. Sebab tu kita buat perkataan menghimpunkan. Al-ikram pun menghimpunkan. Okey, dah selesai? Okey, saya lanjutkan. Okey, al-jalal kan dia menghimpunkan segala jenis kekuatan kan? Kalau kita nak spesifik lagi, al-jalal ni dia merujuk kepada kekuasaan, keperkasaan, kekuatan Allah. Dekat situ al-jalal. Sebab tu dia adalah sifat yang menghimpunkan banyak perkara pada perkataan al-jalal tadi. Manakala kita sebut ya dzal jalali wal ikram kan? Al-jalal kalau kita sebut ya dzal jalal ni maksudnya kita memanggil, kita menyuruh dengan segala sifat-sifat yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah. Itu dekat al-jalal.
Okey. Lepas tu kalau kita panggil ya dzal jalali wal ikram kan. Ya dzal jalali wal ikram, kita memanggil Allah dengan kita menghimpunkan segala apa? Sifat kesempurnaan Allah yang ada dalamnya tentang kemuliaan, keihsanan, kerahmatan, kelembutan. Tu dekat ini contoh-contoh dia. Sebab sebab dua nama ni dia tidak, dua perkara ni dia tidak boleh diterjemahkan hanya dengan satu. Sebab tu dia panggil menghimpunkan. Okey. Tolong tulis lagi dekat Al-Jalal, kalau nama Al-Jalal kalau dikaitkan dengan kekuasaan keperkasaan kan, tentu nama ini ada kaitan dengan apa? Dengan sikap apa? Maksudnya siapa yang baca ayat Quran, kalau dia tidak taat pada Allah, kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah, dia kufur nikmat Allah, dia akan diancam dengan nama Al-Jalal. Di situ, Al-Jalal kan. Sebab Allah mempunyai Al-Jalal, dia memiliki Al-Jalal. Jadi kalau orang baca faham nama Al-Jalal ni, siapa yang baca Al-Jalal ni dia akan maksudnya dia memberi peringatan lah. Kalau kau tak nak taat pada Allah, kalau kau tak nak mensyukuri nikmat Allah, kan sedangkan kau tahu segala nikmat yang kita belajar tu, siapa yang mengkufuri nikmat Allah, dia buat-buat tak nampak nikmat Allah tadi dengan disyirikkan Allah juga, bagi Allah murka juga, dia akan diancam dengan nama Ya Dzal Al-Jalal. Ya Dzal Jalal. Tapi Al-Ikram ni pula, dia sebaliknya. Dia sebaliknya. Nama Al-Jalal ni dia mempunyai kaitan dengan orang-orang yang taat, orang yang suka buat baik, orang yang dermawan, orang yang rahmat pada orang lain, orang yang bersyukur kepada Allah. Allah memberitahu, aku ini Al-Ikram, kata Allah. Aku Al-Ikram, kata Allah. Jelas tak dekat situ? Dengan dua nama ini. Okey. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Katsir dia cakap macam ni. Okey, kita nak pergi kepada penghujung. Ibnu Katsir kata apa? Mari kita tutup dengan pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir mengulas, dia kata, dialah yang memang berhak dibesarkan sehingga tidak boleh Allah itu diduhakai. Ingat tak tadi saya katakan? Kan? Maksudnya nama Ya Dzal Jalal wal Ikram ni dia akan membawa kepada makna apa? Kalau dah tahu Allah tu Jalal, Allah tu Al-Ikram, maka Allah itulah yang berhak kita besarkan, agung-agungkan dia. Dengan macam mana? Tidak boleh diduhakai Allah. Tidak boleh apa? Diduhakai Allah itu. Lepas tu Allah tu berhak dimuliakan. Dia ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan yang memiliki Al-Ikram. Macam ni kita nak muliakan Allah? Iaitu kita ibadahilah Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah. Dan sebagainya lah. Ini ulasan daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih. Okey, selesailah surah Ar-Rahman. Habis sebenarnya surah Ar-Rahman. Okey, kita terus pergi kepada pengajaran dia. Okey, kita terus pergi pada pengajaran. Ada soalan apa-apa tak sebelum saya nak habiskan dengan pengajaran? Ada soalan apa-apa pengajaran? Okey, kita terus pada pengajaran lah. Okey, pengajaran ni saya ambil, pengajaran ni saya ambil daripada pelbagai kitab tafsir. Antaranya adalah kitab Tafsir Al-Aisar. Tu dekat situ, Tafsir Al-Aisar. Okey, mari kita ulas yang pertama. Kita nak ambil pada pengajaran. Inilah perkara utama belajar surah dalam Quran. Ambil pengajaran. Pengajaran inilah yang merubah diri kita, merubah pemikiran kita, merubah perangai kita dan sebagainya dengan pengajaran. Okey, nombor satu. Nombor satu, nama Allah Ar-Rahman adalah nama yang tidak boleh digunakan oleh, ni tak tambah perkataan O ni, oleh selain Allah. Kita boleh mengatakan Aziz, kita boleh mengatakan seorang ia Al-Aziz, dia Rahim, dia Alim. Tapi kita tak boleh kata dia tu Ar-Rahman. Okey, Ar-Rahman. Sebab maksudnya macam ni. Nama Allah Ar-Rahman ni, dia memang dalam Quran, memang tak pernah guna pada mana-mana makhluk. Kalau jumpa perkataan Ar-Rahman dia, memang merujuk kepada Allah. Memang merujuk kepada Allah. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok
nota tentang tengok buku, mungkin tentang pernah, kejap, kejap Kalau siapa ada buku nota surah Al-Fatihah, kita boleh jumpa maklumat dekat ni. Muka surat nombor 55, muka surat nombor 55, surat ni buku surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah yang kita belajar setiap hari Sabtu dan Ahad tu, kita boleh jumpa ulasan nama Allah Ar-Rahman dekat sini. Nama Allah Ar-Rahman. Muka surat nombor berapa? Muka surat nombor 55 dalam buku Tadabbur Surah Al-Fatihah, tetap boleh jumpa dekat sini. Nama Allah Ar-Rahman ni dalam Quran macam mana? Apa beza nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau kita baca, nama Ar-Rahman ni, kata Ibnu Katsir, adalah nama yang hanya dikhususkan untuk Allah sahaja. Sebab tu kita baca Quran, nama ni tak pernah guna selain daripada Allah. Tapi kalau kita baca Ar-Rahim, kalau kita baca nama, kalau kita jumpa perkataan dalam Quran Ar-Rahim, Rahim, Rahim kan, jangan cepat-cepat tafsir dia kaitan dengan Allah. Sebab nama Ar-Rahim ni juga, sebenarnya nama ini juga pernah digunakan untuk selain dari Allah. Dia beza dia. Nampak tak? Contohnya, kalau kita baca surah Taubah, ni ayat yang kedua terakhir surah Taubah, kita jumpa perkataan Ar-Rahim kat sini kan? Rahim, Raufur Rahim. Kita jangan cepat kata Rahim dekat sini Allah. Rahim dekat sini sebenarnya merujuk kepada siapa? Merujuk kepada seorang Rasul. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul. Nampak tak? Rahim ni dalam ayat Taubah 128 merujuk kepada Rasulullah. Maknanya Allah Ta'ala menggunakan juga kalimah Rahim bukan kepada dia saja, tapi kadang-kadang digunakan pada makhluk dia yang lain. Seperti mana Allah nak kata Nabi Muhammad ini, dia itu Rahim. Ada. Tapi kalau nama Ar-Rahman, perkataan Ar-Rahman, kita takkan jumpa di dalam Quran merujuk selain Allah. Dia memang merujuk kepada Allah Ta'ala sahaja. Nama Ar-Rahman tu. Sebab itu kalau tuan-tuan boleh tahu maklumat ini, patutlah nama Ar-Rahman ini diletakkan terlebih dahulu daripada nama Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Contohnya dalam suratul Al-Fatihah. Ini maklumat tambahan nak menunjukkan bahawa kalau jumpa perkataan Ar-Rahman, Rahman, dia memang merujuk kepada Allah. Dia tidak merujuk selain daripada Allah. Jadi kita patah balik kepada pengajaran nombor 1. Selesai Okey, nombor 2. Tapi saya minta tuan-tuan salin kerana ada beberapa tambahan. Okey, nombor 2 kita dapat belajar apa? Keutamaan mempelajari Al-Quranul Karim. Sebab kita belajar kan? Allamal Quran. Ingat tak ayat Allamal Quran? Allah mengajarkan kita Quran. Maknanya Allah yang mengajarkan kita Quran. Quran adalah nikmat yang terbesar yang ada dalam hidup kita. Betul tak? Allah mengajarkan kita Quran. Jadi, maknanya apabila kita faham Al-Quran itu adalah nikmat. Kita kena patah balik nanti pada ayat yang dia setiap pengajaran dia ada ayat berkaitan. Masih ingat lagi ayat nombor 2, kita belajar Al-Quran itu diajarkan oleh Allah. Allah menyebut dalam banyak-banyak nikmat. Nikmat pertama Allah sebut dalam surah Rahman adalah diajarkan Quran. Kerana diajarkan Quran itu nikmat yang besar, maka orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Boleh jumpa dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita yang belajar kelas tafsir, duduk kelas tadabbur, belajar Quran ni, kita adalah sebaik-baik manusia. Okey. Lepas tu, saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada okay, saya minta tuan-tuan dan puan-puan tambah sikit pengajaran dia yang lain. Okay, pengajaran dia yang lain, kita tambah Al-Quran adalah firman dari Allah. Tambah. Yang ni tak ada dalam nota ni, tapi tuan-tuan tambah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah. Ini pengajaran yang besar juga. Dia merupakan nikmat yang terbesar yang Allah sebut kepada kita sehingga awal-awal nikmat. Jadi kita kena buat apa tindakan kita? Kita kena ambil dah nikmat tu. Rasalah nikmat tu. Nak rasa nikmat tu, nak hayati nikmat tu, kena belajar. Jadi kalau belajar Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Dalam erti kata lain, kita baca Quran ni, kita belajar firman Allah tahu. Dia bukan kata-kata manusia yang orang tulis dalam surat khabar, orang tulis dalam buku. Tak, dia adalah kalam Allah. Itu kita belajar juga daripada Allamal Quran. Baik, yang berikutnya tuan-tuan dan puan-puan dalam pengajaran ni,
kita juga kena saling menegakkan, saling berpesan-pesan dengan keadilan. Sebab apa? Ingat lagi tak pasal langit yang Allah tinggikan, Allah buat dengan adil, maka di sini pengajaran dia adalah pentingnya keadilan. Kena adil. Kita kena ingatkan orang lain supaya berlaku adil. Okey, pengajaran nombor 3 ni dia berkaitan dengan ayat nombor 7, ayat nombor 8, ayat nombor 9. Tulis dekat situ. Ayat nombor 7, ayat nombor 8 dan ayat nombor 9 untuk pengajaran nombor 3. Dalam erti kata lain, kita juga kena ingatkan supaya jangan kita menipu dalam timbangan, mengingatkan kepada peniaga-peniaga supaya apa? Supaya jangan berbohong. Jangan menipu dalam timbangan. Ini pada ayat nombor pengajaran berkaitan ayat nombor 7, ayat nombor 8 dan ayat nombor 9. Dan satu lagi saya minta tuan-tuan tambah pengajaran. Saya minta tuan-tuan tambah pengajaran yang tak ada dalam ni, tuan-tuan tambah ya. Okey. Alam semesta, tuan-tuan alam semesta semuanya bersujud kepada Allah. Tulis. Pengajaran lain. Alam semesta semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud maksudnya apa? Mereka tunduk, mereka patuh kepada Allah. Alam semesta semuanya patuh, mereka semuanya sujud, mereka semuanya patuh dan tunduk kepada Allah. Ini kita boleh ambil pada ayat nombor 6. Kita boleh ambil pada ayat nombor 5 dan 6. 5 dan 6. Dia ada kaitan dengan ayat 5 dan 6. Ingat tak? Matahari, bulan, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan melata semua sujud kepada Allah. Menunjukkan apa? Mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Okey. Lepas tu maksudnya kalau kita tengok matahari, tengok bulan, tengok pokok-pokok ni kan kenapa dia keluar buah sekian tu, maksudnya kita dapat pengajaran dia, oh semua makhluk ni tunduk dan patuh pada Allah. Kenapa aku tak nak sujud pada Allah ya? Kenapa aku tak nak solat sedangkan semua makhluk alam ini mereka patuh pada Allah, mereka tunduk pada Allah. Kan matahari keluar bagi cahaya pada kita, itu tanda dia tunduk pada Allah. Kenapa aku tak nak tunduk pada perintah Allah? Jadi macam tu dia akan bawa diri kita berubah. Kan, sedangkan matahari membekalkan cahaya kepada kita, menunjukkan mereka tunduk kepada Allah, maka kita pun kena tunduk pada Allah. Tunduk maksudnya patuh segala perintah Allah, tinggal apa yang Allah larang, itu tanda orang yang patuh pada Allah SWT. Baik, kita lanjutkan lagi. Kewajipan bersyukur kepada Allah ni kita sedia maklum. Kemudian kita disunahkan membaca la bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzibu falakal hamdu ni. Ini setiap kali kita mendengar perkataan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kita boleh amalkan. Nombor 6. Okey, nombor 6, kita disyariatkan mempelajari ilmu falak untuk kita mengetahui arah langit waktu solat. Tertinggal huruf O tu waktu solat, puasa dan haji. Yang ini makna yang lain lah. Ini kita boleh ambil dari sudut matahari semua tu kan, dia ada kaitan dengan ilmu falak. Kenapa dia terbit, kenapa dia ada kaitan dengan ayat ni. Dia ada kaitan dengan ayat nombor 17. Yang Allah kata Allah Ta'ala yang menjaga matahari tempat dia terbit, tempat dia terbenam. So kita kena tahu kenapa ada apa pada terbit di timur, dia terbenam di barat. Kenapa? Kat situ ada kaitan dengan ilmu falak dan sebagainya. Kemudian kita juga dapat belajar tentang Allah jelaskan kepada kita asal usul manusia dan jin. Ingat lagi, kita daripada tanah liat, jin tu daripada nyalakan api. Ini saya ada bagi nota tambahan, nanti rujuk balik semula. Jadi surah Rahman ni juga mengingatkan tentang apa? Asal usul kita semua. Kita daripada tanah, nanti kembali kepada tanah. Tak ada apa-apa pun kita ni. Jadi kita wujud, kita boleh ada ni pun satu nikmat dari Allah. Okey, kemudian kita dapat belajar tentang penjelasan tentang terbit dan tenggelam matahari di musim dingin, musim panas ni kita sudah maklumlah. Ini pun satu nikmat sebenarnya dari Allah Ta'ala. Kemudian kita tahu tentang bagaimana mutiara marjan dihasilkan, macam mana kapal-kapal boleh berjalan di atas lautan yang besar. Kemudian bersyukur kepada Allah ni kita sudah maklum. Secara tak langsung, kita juga dapat belajar tentang apa? Adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan di akhirat. Kita juga dapat belajar tentang nama Allah Al-Jalal wal Ikram tadi. Kita juga dapat mengetahui betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Tambah perkataan di hadapan. Sebab apa? Sebab ingat kan ada orang perkataan takut maqama rabbih, nak jumpa Allah Ta'ala ni kita lemah.
Lepas tu waktu kita jumpa Allah, tak ada orang pun boleh lari. Sampai ke Allah cabar jin dan manusia. Ingat tak? Allah cabar jin manusia lari kan? Menunjukkan kita ni lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pujilah Allah sama ada senang dan susah. Kita juga dapat belajar nanti satu masa alam ini akan fan, alam ini akan musnah. Ni pada ayat nombor 26. Kita dapat belajar juga daripada surah Ar-Rahman. Maknanya dunia ni tak kekal. Nikmat-nikmat ni sekejap saja akan habis. Tapi nak kena buat apa? Kalau kita tahu kullu man alaihi fan, semua manusia akan binasa. So nak kena buat apa? Bukan sekadar tahu dunia akan binasa. Kalau binasa, adanya alam akhirat, alam yang kekal. So nak kena buat apa? Pertama, kita tidak meletakkan sepenuh hati kita kepada dunia. Kita akan pergi pada alam berikutnya. Jadi kita kena buat apa? Secara tak langsung kita beramal dan sebagainya. Kemudian kita belajar yang ke-16 ni, manusia itu dia ada tanda-tandanya. Nanti di hari akhirat orang berdosa dengan orang yang tidak berdosa. Di hari akhirat Allah Ta'ala akan bongkarkan segala perbuatan jahat. Ini keutamaan takut pada Allah. Bacalah sehingga kemudian keutamaan takut kan. Ini kita belajar dah pada kuliah yang lalu. Keutamaan takut ni juga apa nikmat takut ya, nikmat takut. Ya penting kalau kita kena minta pada Allah juga. Ya Allah, engkau bagilah aku nikmat takut. Ya Allah, minta pada Allah supaya Allah takutkan kita untuk kita buat maksiat. Allah takutkan kita untuk kita melakukan kemungkaran. Tentang keutamaan takut kepada Allah. Penting sebab kita belajar kan Allah cerita tentang waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kita belajar sebelum ni Allah cerita sesiapa yang ada sifat takut untuk jumpa dengan Allah, Allah Ta'ala akan bagi dia 2 syurga. Penting. Keutamaan nikmat takut. Lepas tu kita dapat belajar juga bahawa istimewanya wanita-wanita penduduk syurga dalam bab dia berkasih sayang kepada pasangan. Tetapi kita sebut tadi, ingat tak? Mereka diumpamakan permata, yakut dan marjan. Nak dapat mereka ni bukan senang. Kenapa? Kena susah payah di dunia. Kemudian kita juga dapat belajar secara tidak langsung. Menjelaskan bahawa sebaik-baik wanita di dunia adalah wanita yang hanya memandang dan mencintai suaminya sahaja, tidak mencintai lelaki yang lain. Ini ingat tak? Yang kita sebut pada hari ini pun kita sebut juga, minggu lepas pun kita sebut. Kenapa hikmah Allah sebut perasaan dalaman bidadari itu dulu? Maknanya kan sifat dalaman cinta kepada pasangan tu boleh dibentuk. Jadi kita menunjukkan bahawa perasaan maknanya tentang apa? Tentang nilai tingginya wanita itu adalah pada kasih sayangnya pada pasangannya. Okey, kemudian kita dapat belajar juga, rupanya jin pun masuk syurga ke? Ya, ni kita belajar. Lepas tu kita juga dapat belajar, jin pun masuk syurga, manusia pun masuk syurga. Tetapi apa? Tidak ada perbezaan. Maksudnya tidak ada perbezaan di sini. Maksudnya jin pun akan masuk syurga, manusia pun akan masuk syurga. Tidak ada perbezaan dia. Lepas tu di sini yang kita belajar tadi. Ingat tak 22 tadi? Anjuran untuk kita melakukan ihsan dan ganjaran yang kita akan diperolehi. Tambah perkataan diperolehi. Dimaksud ihsan tu buat ibadat semata-mata kerana Allah, ikut syariat, buat baik kepada semua makhluk, tidak saling. Tulis saling. Banyak silap ni. Okey, saling menyakiti, bantu orang dalam kesusahan. Tapi ingat tadi, ingat tak? Kalau buat kebaikan pada orang, jangan harapkan balasan dari orang lain. Tetapi kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengimpikan balasan orang lain, nanti kita akan sakit hati kalau orang tak membalasnya. Okey, kemudian di sini kita dapat belajar bahawa nikmat akhirat itu jauh lebih besar. Nikmat akhirat itu jauh lebih apa? Lebih besar dan lebih apa? Lebih agung daripada nikmat apa? Daripada nikmat dunia. Belajar kat sini. Lepas tu, kenapa Allah sebut dalam syurga tu spesifik ada buah kurma dan delima? Ni tuan-tuan carilah maklumat, baca. Memang kajian-kajian yang dibuat, memang kurma dan delima di antara buah yang ada banyak kelebihan dia. So, ambillah manfaat dekat situ. Okey, kemudian kenapa Allah Ta'ala mengatakan bidadari ni sampai Allah kata dia mendiam diri dekat kemah-kemah mereka. Fil khiyam kan, kita belajar tadi. Menunjukkan bahawa Allah bagi pengajaran. Tengok, istimewanya wanita yang menetap di rumah-rumah mereka. Sebab kalau tak ada keperluan, perempuan ni tak perlulah keluar sebenarnya.
Kalau ada keperluan untuk bekerja, untuk mencari barang, ada keperluan keluarlah. Sebenarnya apabila Allah cerita tentang wanita, istimewanya wanita-wanita bidadari ni, kan dia menetap, menundukkan pandangan tadi, sebenarnya ada sesuatu yang Allah bagi tahu pada kita. Kalau nak jadi wanita yang mempunyai sifat yang istimewa macam bidadari, adalah wanita yang tidak suka untuk keluar ke mana-mana kalau tidak ada keperluan dia. Sebab memang asalnya wanita ini dia menetap di waqarna fi buyutikunna. Jadi macam ummul mukminin. Tapi zaman berubah, konteks berubah, maka kita boleh keluar untuk menuntut ilmu, kita boleh keluar untuk kita mencari rezeki, membantu suami, boleh keluar ada keperluan. Tapi itulah sifat yang sifat yang Allah nak gambarkan seperti bidadari. Kemudian, ini kita dah sebut. Nombor 26. Keberkatan hanya dapat membaca bismillah. Ni kita dah sebut tadi nama Allah. Ingat tak? Tabarakasmu rabbika. Berkatnya yang ada pada semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu pengajaran lain yang boleh kita belajar. Okey. Daripada ayat-ayat tadi, saya rasa kita dah dapat, rasanya semua telah disebutkan. Pengajaran lain yang boleh kita belajar, yang kita, kalau kita nak rasai nikmat alam semesta ni tuan-tuan puan ya, kita kena tafakur alam lah. Kita kena biasa buat tafakur alam. Kalau kita nak merasai, ingat balik ayat surah Rahman kan, ayat awal-awal pasal matahari bulan tadi, maka kita kena sentiasa membuat tafakur alam. Tafakur alam ni macam kalau kita tadabbur Quran, kita baca ayat, kita faham kan, tadabbur hayati. Tapi kalau kita dengan alam ni, dengan alam sekeliling kita ni, kita boleh dapat pahala. Kita boleh dapat pahala mentafakur. Tafakur alam ni maknanya kita menghayati, merenung alam ni. Dalam erti kata lain tuan-tuan puan ya, dalam erti kata lain, saya pernah sebut sebelum ni juga, masih ingat pengajaran kita sebut catat langsung, tolonglah jaga alam-alam sekitar kita ni. Jaga alam sekitar kita. Sebab alam sekitar kita ni ada nikmat Allah bagi. Alam sekitar kita. So kalau ada kempen-kempen menjaga alam sekitar, ambillah peluang. Kempenlah sama-sama. Kalau ada kempen orang buat green, hijau, bumi hijau, apa semua, ambillah tindakan. Kita baca Quran ni bukan sekadar untuk dapat pahala dengan Allah, tapi kita juga membaca Al-Quran untuk kita menjaga alam-alam sekeliling kita. Sebab alam sekeliling kita ni nikmat. Pokok-pokok kita belajar kan, wan najmu wasyajaru yahjudan. Allah sebut tu sebagai nikmat, tapi kita abaikan nikmat tu. Kita rosak pula nikmat Allah Taala tu dengan kita mencemarkan alam dan sebagainya. Jadi itu pun secara tak langsung Allah mengajar kita tentang nikmat. Hanya orang yang terjun dalam bidang menjaga alam sekitar, hanya orang yang betul-betul mendalami tentang pentingnya bumi yang hijau, hijaunya alam ni, dia akan dapat merasai tentang ayat tentang hutan, ayat tentang pokok-pokok ni menjadi satu nikmat pada kita sebab membekalkan oksigen dan sebagainya. Dan banyak lagi tuan-tuan pengajaran surah Rahman ni. Nak dialihkan satu persatu sebenarnya telah kita sebut pada kuliah yang lalu. Contoh lain apa yang kita tak salin lagi? Agak-agak apa dia tuan-tuan puan yang kita tak salin lagi? Antara paling besar sekali jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Ingat rahmat Allah. Sebab ingat tak kita ulang mula-mula dulu. Boleh sebut Rahman, dia dikaitkan dengan apa? Dekat dengan rahmat Allah. Jadi carilah rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala ni luas. Okey, daripada surah Ar-Rahman ni juga kaitan dengan nama Rahman, rahmat Allah, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita berdosa, Allah buka ruang untuk Allah berikan pengampunan. Okey, jangan kalau kita ada masalah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada kebaikan Allah nak beri pada rahmat dia. Itu daripada nama Ar-Rahman. Itu pengajaran lain yang boleh kita dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung dengan suratul Al-Waqi'ah. Tak sempat juga surah Waqi'ah pada pagi ni. Tak apalah. Minggu depan kita sambung. Suratul Al-Waqi'ah. Nota dah diberi. Saya minta tolong baca terlebih dahulu. Ustaz, boleh tanya soalan? Boleh. Kita buka soalan. Nak tanya apa? Mengenai pada surah Rahman ni kan, kalau kita tafakur, tazakur, ta'amul kan, Okey.
Okey, okey. Masuk akal apa tu? Maksudnya kalau kita baca Al-Quran ni bukan sekadar kita Mhm. baca, tapi kita kebanyakan kita macam itulah baca. Paling-paling tidak pun kita cuma Mhm. terjemahan sahaja kan. Tapi konsep kita tadabbur tu melalui ustaz-ustaz lah. Kalau kata nak tadabbur sendiri tu memang payah, tapi melalui ustaz-ustaz yang tolong tadabburkan bagi pihak kami lah kan. Tak ada ke? Lepas tu, ustaz dengar tak? Line tak okey eh? Hmm. Suara Ah, dia macam lain tak berapa baik. tak baik. Lepas tu kan pada hakikatnya Okey. kebanyakan pada kita yang biasa orang kebiasaan ni bila baca Quran kan baca hanya baca ikra saja kan. Tapi kita orang tak utuh, kita orang tak tadabbur, kita orang tak tazakkur, kita tak amal apa yang ada dalam Al-Quran tu kan. Kalau tadabbur pun melalui ustaz-ustaz tu sampaikan ilmu tersebut kan. Mhm. Jadinya itu surah Ar-Rahman ni kan besarlah dia punya orang kata untuk kita dapatkan pengajaran-pengajaran yang Ustaz sebutkan dalam 20 lebih itu kan. Jadi nak Mhm. konsep nak berubah kepada arah tadabbur tu Okey. dengan sendirinya. Mana Ustaz ya kita nak letak tafakkur dengan ayat Quran yang kita baca ni. Nak mari ke benda tu ke dalam diri kita sendiri kan. Nak bawa benda tu tazakkur, ta'amul. Diri dengan sendirinya. Kita tak perlu mengharapkan Ustaz. Melalui inilah Ustaz tadabburkan untuk kita. Ah, Tapi kita nak tadabbur diri sendiri tu memang payah Ustaz. Kefahaman kita tak sama lah. Tapi kita kena belajar dekat arah tu kan Ustaz. betul. Dan tak, Dia semua benda kena belajar sebenarnya. Semua benda kena belajar. Ada beberapa ayat, ada ayat-ayat yang ringkas, ada ayat senang faham, kita boleh fahamlah. ya, Dia tadabbur ni dia boleh lihat yang tersurat, yang tersirat. Baca terjemahan kita nampak yang tersurat. Tapi kalau kita belajar lagi, kita belajar susunan ayat, penggunaan kalimah. Sebab tu dalam slot kita ni agak panjang sikit lah. ya, Kan? Kita ulas penyusunan kalimah, kita mengulas tentang penyusunan ayat, lepas tu kita melihat perkara yang tersirat, lepas tu kita menggunakan teknik membuat perbandingan. Jadi memang secara tak langsung memang kalau kita nak tadabbur, ingat tadabbur ni mudah je. Hujung dia sebenarnya baca Quran adalah kita kena tanya kat diri kita, kenapa apa yang kita kena buat selepas baca ayat. Itu paling penting. Buah pada tadabbur tu adalah apa tindakan yang saya kena buat. Macam kita baca satu ayat untuk kita faham, lepas faham tu kita nak kena buat apa? Kita nak buat apa? Tapi nak buat apa itulah kita kena tahu dulu apa yang Allah nak sampaikan. Dekat situ. Apa yang Allah nak sampaikan, lepas tu kita kena tahu tentang, lepas kita tahu Allah nak sampaikan apa, maka kat situ baru akan datang apa yang kita kena buat. Dia macam kita buat soalan, kalau kita selalu buat kaedah tahu what, apa, dan kita kena tahu juga how, bagaimana. Kita kena tahu apa yang Allah nak katakan dan apa juga yang kita kena lakukan dan bagaimana kita nak lakukan. Itu pada tadabbur. Cuma sayanglah sebab memang hatta anak-anak kita belajar pun, macam anak saya pun masuk tahfiz pun belajar pun, mereka hafal. Tapi mereka tak didedahkan tentang, dia tidak menghafal makna. Sebab memang tak sempat pun nak kejar, nak hafal, lepas tu nak kena baca tafsiran dia. Tapi moga-moga tak apa. Ruang yang ada, kita ambil kesempatan. Kita kena garap lah. Ambil kesempatan. Tapi tak susah pun. Ingat. Pertama, ingat dia apabila kita nak tadabbur, kita kena ingat ini adalah kalam Allah. Bila kita nak buka Quran, kita kena letak perasaan, ya Allah, Engkau nak cakap apa dekat aku hari ini? Engkau nak pesan apa dekat aku hari ini? Apa yang kau nak pesan? Macam kita ada telefon lah. Kenapa kita bangun, kita perlu nak cari telefon dulu? Sebab dalam hati kita telah letakkan telefon ni ada maklumat. Lepas tu kita akan buka dia, tak salah pun. Tapi boleh tak kita buat benda yang sama? Kenapa aku nak buka Quran? Kalau aku buka telefon sebab nak tahu info. Aku buka Quran untuk apa? Jadi macam tu. Dia bukan sekadar nak pahala. Kalau orang buka Quran semata-mata nak kejar pahala, dia akan dapat pahala baca. Tapi kalau dia buka Quran, dia buka,
Dia akan pegang. Ya Allah, hari ni aku nak dengar, aku nak tahu apa nasihat engkau pada aku. Apa peringatan kau kepada aku, ya Allah. Apa yang kau nak kata pada aku, ya Allah. Jadi dia akan buka Quran. Jadi apabila dia sudah ada niat dia macam tu, nanti dia akan dapatlah mesej tu. Kalau dia niat hanya sekadar untuk dia baca Quran, dia baca je. Tapi kalau dia niat, ya Allah, hari ni, macam kita buka handphone lah kan. Kita buka handphone, kenapa kita nak buka grup? Kenapa kita nak buka handphone? Sebab kita tahu ada maklumat ini, maklumat ini, maklumat ini. Jadi apabila kita buka Quran pun, kita macam tu juga. Ya Allah, hari ni kau nak bagi tahu apa kat aku? Tapi untuk tahu apa yang Allah bagi kepada kita tu, itu memang kena melalui jalan tafsir. Itu kena pergi pada jalan tafsir. Kita tidak mentafsir ayat, tetapi kita merujuk tafsiran ayat. Kena rujuk tu. Okey, lepas tu kalau kita dah faham tafsir ayat, oh, Allah nak cakap aku begini. Jadi baru datang kepada, oh, aku kena buat inilah lepas ini. Dia macam tu. Tapi kalau tak faham, kalau macam kita baca sendiri, kita nak tahu maklumat tu, mungkin kita boleh rujuk pada mana-mana ustaz-ustaz. Ustaz, saya baca ayat ni maksudnya macam ni. Tindakan saya betul tak macam ni? Cukup kat situ. Faham ayat, tapi kita kena tandaikan. Saya kena buat apa pada ayat ni? Saya kena buat apa pada ayat ni? Apa saya perlu berubah? Apa saya perlu bertindak? Itulah tadabbur dia. Tadabbur dia sebenarnya adalah apa yang saya perlu buat daripada ayat ini. Kalau kita baca surah Rahman ni, Allah cerita, Allah punya cerita nikmat. Tapi nikmat tu kita tak cuba nak ambil dia, kita tak cuba nak rasai dia. Jadi kalau kita nak tahu nikmat pokok-pokok melata, tumbuh-tumbuh melata tu, cara dia macam mana nak buat? Cara dia. Jadi kita kena tengok baca buku, tengok YouTube, tengok National Geographic ke, tengok benda. Kalau belajar macam ni, memang kena belajar balik sains, dengar. Kan? Mungkin orang menerang macam saya tak mampu nak bagi istilah yang tepat. Tapi kita boleh dengar. Macam saya memang saya baca. Memang kita study, belajar, sains. Macam kita nak belajar, kita tak tahu. Kita tak belajar pokok apa. Tapi kita boleh belajar cara ni, pokok ni membekalkan oksigen. Pokok ni belajar. Kita memang kena banyak membaca lah. Okay? Itu beberapa pendekatan yang boleh faham Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Okey Ustaz, insyaAllah faham. Soalan ruang chat Ustaz. Okey. Ada soalan lain? Tak apa. Soalan dalam chat. Ada soalan tak? Nak tanya apa? Tanya apa? Nak tanya macam mana yang Ustaz, ya? Nak tanya macam mana yang diceritakan mengenai syurga dan neraka di dalam Al-Quran. Okay. Di dalam Al-Quran, kan, sedangkan kiamat belum berlaku, maknanya Allah dah beritahu setiap pengakhiran kita ke Ustaz. Faham tak? Maksudnya, sekejap. Semula. Macam mana yang diceritakan mengenai syurga dan neraka di dalam Al-Quran kan? Sedangkan kiamat belum berlaku. Maknanya Allah dah tahu setiap pengakhiran kita. Ya. Jawapan dia, inilah tujuan Quran. Tujuan Al-Quran adalah nak bagi panduan kepada kita, nak bagi cahaya pada kita supaya kita boleh berada pada masa depan. Sebab tu tajuk syurga, neraka, akhirat, itulah our futures kita. Kita beruntung tau. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu dah masa depan kita. Tapi Allah tahu dah kita punya masa depan. Ya, jawapannya semua Allah dah tahu dah. Okey. Cuma kita dituntut untuk berusaha. Jadi kalau kita baca kalau kita baca ayat pasal syurga, ayat pasal neraka ni, memang Allah dah tahu. Tapi dia bagi pengajaran kepada kita, Allah bagi tahu tentang clue-cluenya. Allah bagi tahu tentang syurga ni siapa yang akan masuk, neraka ni siapa yang akan masuk. Macam kita belajar kan, macam kita belajar ayat pasal orang masuk syurga, macam ayat nombor 46. Kan? Allah kata, waliman khafa maqama rabbih jannatan, kan? Kita belajar kat situ. Allah bagi tahu kat kita, orang masuk syurga ni orang yang ada perasaan takut memikirkan nanti macam mana nak jumpa berhadapan dengan Allah. Jadi tanyalah diri kita, engkau takut tak?
Kau pernah fikir tak kau nak jumpa dengan Allah nanti? Dia akan timbul pada persoalan. Nak jumpa Allah Ta'ala tadi Allah nak tanya apa? Dah dia bagi jawapan. Sebenarnya siapa belajar tema akhirat dia akan tahu jawapan tu. Allah akan tanya semua benda. Jadi itulah bagusnya. Begitu juga dengan orang masuk neraka. Kalau orang masuk neraka, kita belajar pada surah Rahman tu, Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, inilah neraka yang engkau telah dusta dulu. Allazi yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka yang kau tak percaya dulu. Jadi kita percaya ada neraka. Tapi percaya kita itu baru percaya kita perlu dibuktikan. Lepas tu kita belajar, oh Masya Allah kita belajar, oh neraka ini wujud. Jadi neraka ni wujud. Jadi kalau neraka ni wujud, nak buat macam mana kalau tak nak masuk neraka tu? Itu datangnya pada tindakan. Wallahu ta'ala alam. Jadi Allah cerita tentang akhirat tu memang itulah tujuan dia. Itu memang salah satu tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk meningkatkan, memantapkan kepercayaan kita pasal hari akhirat. Siapa dah dapat step tu, siapa dah tahu dah Quran ni adalah Quran yang telah memberikan tahu kita tentang masa depan kita. So kita ada peluang lagi untuk membina masa depan kita macam mana. Soalnya macam kita, kalau bayangkan kalau kita tahu COVID datang lah, contoh. Kalau kita tahu COVID akan datang, example lah. Kalau sebelum ni lah, kalau Allah bagi tahu, okay, COVID akan berlaku pada tahun 20, contohnya 2020, example kan. Contoh kan, 2020. Apa kita akan buat? Sudah tentulah. Kan? Tapi benda tu kita tak tahu. Tapi hari akhirat, syurga neraka, Allah bagi tahu pada kita dah. Begini dan begini. So kita kena buat apa? Itulah rahmatnya Allah dengan Allah telah memberitahu masa depan ni. Allah bagi kita pilihan lah, nak syurga kelas pertama ke, syurga kelas kedua ke, tapi kita ada ruang lagi untuk kita berusaha dengan rahmat Allah untuk memilih tempat tinggal kita. Wallahu alam. Sebab itu hebatnya Al-Quran. Quran ni kalau kita belajar betul-betul, sebab tu Quran ni dari Allah. Quran ni panduan untuk kita. Bukan nak baca je. Quran ni dia bawa cerita yang lepas-lepas. Quran bawa cerita Adam dalam syurga tau. Kita tak pernah wujud lagi. Quran bawa cerita kisah Nuh dulu. Dan Quran bawa cerita sampai ada akhirat. Tengok hebat tak Quran? Inilah hebat tu Quran ni sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Cuma manusia tak tahu petunjuk tu tunjuk apa, nak kena buat apa petunjuk. Itulah datangnya pada tafsir dan tadabbur. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan lain ke? Ustaz. Ya. Ini ke Anis ya Ustaz. Ya. Dan juga peristiwa apa yang berlaku dalam syurga dan neraka itu telah ditunjukkan kepada Nabi kita untuk menceritakan kepada kita pada Isra' perjalanannya. Betul. Ya. Betul. So our Prophet is already seen first hand apa yang berlaku pada penghuni syurga dan penghuni neraka untuk diceritakan kepada umatnya. Betul. Itulah di antara hikmah pengajaran daripada Nabi SAW. Dia mendapat mukjizat, dia dapat melihat benda yang kita tidak boleh melihat. Nabi boleh mendengar apa yang kita tak boleh mendengar, kan? Itu memang hikmahnya. Cuma sebab itu penting dalam soal penyampaian maklumat, jangan kita sekadar cerita tentang info Nabi jumpa apa, Nabi jumpa apa. Sebab tu ingat, datang kelas mana-mana sekalipun, Quran ke apa ke, khususnya kalau kuliah agama lah, dia mesti hujungnya adalah apa saya kena buat selepas mendengar kuliah ini. Itu je sebenarnya. Kalau kita pergi kuliah belajar fiqh, apa yang aku kena buat selepas belajar? Itu je sebenarnya. Dia sebenarnya nak pada perubahan, nak pada action tu. Dia bukan datang dengar balik, tak. Kita kena ada macam, kalau kita kurang, kita baiki. Kalau kita dah baiki, tambah lagi baik. Macam tu. Jadi, apa yang disebutkan oleh Puan Hania tadi betul lah. Itu di antara hikmahnya, Nabi melihat apa yang kita tak boleh melihat supaya kita semua mengambil pengajaran, bertindak, buat sesuatu.
Okey, ada soalan dekat chat ni dia tanya. Dia tanya tadabbur ni seperti faham tafsir ayat Quran, kemudian kita sebagai pembaca perlu kaitkan ayat tafsiran tadi dengan reflection diri sendiri macam tu ke? Ya, jawapan dia ya. Tadabbur itu faham. Tadabbur itu baca, faham dan amal. Begitu. Ya. Memang tadabbur ni sebenarnya adalah reflection diri. Maksud tadabbur ni adalah apabila kita baca ayat, macam saya sebut tadi tu mudah je. Kita faham apa yang Allah katakan dan kita kena bandingkan yang Allah cakap tu dengan kita macam mana. Kalau dia berbentuk ayat yang bentuk perintah, kan? Tanya diri kita, aku buat tak dalam ayat ni? Aku nak jadi tak macam orang dalam ni? Aku boleh jadi tak macam orang dalam ni? Aku boleh tak jadi macam orang dalam ni? Dia macam tu. Dia ingat, baca ayat Quran mesti letakkan ayat itu Allah cerita pada kita. Kena selalu macam tu. Kena ingat. Ayat ini Allah Ta'ala cerita pada kita. Allah cakap pada kita. Sebab kita yang baca. Jangan kita anggap ayat ni, ayat ni turun dekat jin dulu, tak ada kaitan dengan kita. Tak. Ayat Quran semua untuk kita. Jadi macam kita akan ada macam kita akan ada macam dia ada refleksi lah hujung tu. Okey, ya Allah, aku dah faham kau cakap apa kepada aku, ya Allah. So aku kena buat apa? Aku kena buat apa? Apa yang aku kena berubah? Apa yang aku kena tambah baik? Begitu ayatnya. Itulah tadabbur. Sebab tu orang dulu-dulu, para sahabat, mereka takkan belajar ayat-ayat yang lain, melainkan mereka buat apa? Mereka buat tindakan. Turun 10 ayat, amal. Baru turun ayat lain. Amal. Macam tu. Itu ada kaitan lah. Tapi sebelum nak faham tu, isunya adalah nak faham tu paling penting juga. Nak faham tu. Nak faham tu belajar ataupun boleh baca tafsiran ayat. So kalau dah faham, baru boleh pergi kepada amal. Macam tu. Jelas ya? Nanti mungkin kita kena buat beberapa latihan lah. Ambil ayat, kita buat latihan ambil ayat, kita kena keluarkan tafsiran ayat, tindakan. Dia kena benda-benda tadabbur ni dia kalau kita nak belajar, nak baca ayat Quran sendiri, nak baca tafsiran sendiri, nak buat tadabbur tu, itu memang kena buat macam bengkel lah. Kita kena buat latih tubi banyak sikit. Latih tubi. Contoh, ambil satu ayat, okey, ayat ni faham maksud apa? Okey, sila tulis tindakan apa yang perlu diambil. Nanti kita kena buat latih tubi macam tu. Latih tubi. Itu dia panggil kita kena buat bengkel latih tubi. Latih tubi. Benda ni teori ni dia tidak seberkesan dia dengan kita kena buat latihan lah. Kena buat latihan. InsyaAllah. Nanti kita belajar dekat suratul Al-Waqi'ah. Contoh. Ini saya jawab soalan ni dan penutup lah. Okay, contoh kalau kita belajar surah Waqi'ah nanti kan. Kita belajar tentang orang yang sabiqun. Orang yang berlumba-lumba buat amal. Okay, kita faham ayat tu pasal apa? Berlumba-lumba. Orang yang berlumba-lumba. Okey, apa maksud berlumba-lumba? Faham dulu. Berlumba-lumba ni apa? Dapat pasal, berlumba-lumba ni maksud orang yang berlumba-lumba buat amal ni. Dah faham ayat dia. Dah faham ayat dia kan? Okey. So, nak kena buat apa? Nak tak jadi orang yang berlumba-lumba tu? Macam tu. Jadi, faham tak maksudnya? So, dia kena faham dulu. Berlumba-lumba tu, orang yang berlumba-lumba ni apa? Dia berlumba-lumba, dia buat awal waktu ke? Dia banyak ke? Faham dulu. Perkataan sabiqun contoh. Lepas tu, baru pergi kepada tadabburnya adalah apakah yang saya perlu buat pada as-sabiqun tadi tu. Jelas tak? Dekat situ. Dia mudah je sebenarnya. Dia mudahnya tidak ada benda yang mudah lah. Tapi ingat, Quran ni dia mudah. Tapi kena belajar lah. Kena belajar, insya-Allah. InsyaAllah kita dapat maklumat tu. Tapi sebab waktu kita agak terbatas, jadi kita terhadlah. Kita agak pengisian kita agak terhad. Wallahualam. Okey, minggu depan Kak Syida kita sambung dengan suratul Al-Waqi'ah. Ya, kita kasih sebagai itu ayat begini. Ya. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Kak ya. Ya, sama-sama Ustaz. Terima kasih atas ilmu hari ini Ustaz. Okey.
Dah penutup pada surah Ar-Rahman kan? Tak ada soalan. Okey, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Baik. Ustaz. Assalamualaikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sekarang ya.